Saya tengok ada satu TikTok tulis itu Perdana Menteri berjaya patahkan hujah Arau. Arau terlampau kecil lah untuk Perdana Menteri. Kenapa mesti patahkan hujah saya? Jawab. Bagi jawapan untuk rakyat, bukan untuk Syahidan. Saya tolong. Syahidan terlampau kecil. Boleh saya tolong jawab kan? Jadi perumahan ni bagus, Patut Speaker. Bagus. Mohon mencelah Arau boleh. Sudah Ini bukan 2022, politik, jangan politik. Wah, kita bagi 1 bilion. Tahun ni kita bagi 1.5 bilion kepada penjawat awam. Tapi puak-puak ni bukan penjuang-penjawat awam. Kami yang perjuangkan penjawat awam. Wahai penjawat awam, walaupun peruntukan telah diberi pergi tambahan 1.5 bilion, tetapi mana ada agensi pelaksana. Dulu kita ada Perumahan Penjawat Awam Satu Malaysia. Sekarang tidak ada. Kita nak serah pada siapa? Barang mana? Supaya mereka mendapat harga yang istimewa, diskaun yang istimewa, dan kerajaan negeri bagi tanah untuk membolehkan rumah-rumah ni dibenakan dengan harga yang special, khusus. Kita bagi pinjaman perumahan yang besar, tapi siapa dia agensi pelaksana? Adakah Dewan Bandaraya ataupun KPKT dan sebagainya? Ini saya nak tanya. Tanya dengan elok, jangan patahkan perbahasan saya. Jawab dengan elok untuk penjawat awam. Apa saya tak erti bahasa langsung, saya tak faham betul. Geram saya. Saya bukan suruh jawab saya. Saya manusia biasa, boleh datang dan pergi. Tapi rakyat harus diberi pembelaan. Kalah hampa di Selangor nanti ya. Okey, yang keduanya ialah 020600 pemberian di bawah senarai bersama. Yang ni yang berhormat senarai bersama ni contohnya macam kebajikan, tapi dia pergi on 50-50 basis. Jadi macam mana Perlis nak boleh maju? Tak boleh maju dah. Kalau kita berdasarkan 50-50, kalau kami belanja 1 juta, kerajaan tampung 1 juta. Patutnya Perlis belanja 1 juta, kerajaan pusat bagilah 3 juta. Baru tolong negeri miskin. Dia cara macam tu. Kalau kita buat purata semua negeri sama, sampai bila Perlis tidak akan dapat bersamaan seperti negeri-negeri lain. Ingat saya rakyat Malaysia tau. Awak semua rakyat Malaysia seperti saya. Bukan si putih saya rakyat Malaysia. Arau juga rakyat Malaysia. Harus diberi hak dan pembelaan. Kami bukan negara merdeka, kami tak minta keluar pada Malaysia. Kami tetap bersama dengan Malaysia. Tiba-tiba di sini dikata, Perlis ni negeri miskin, tak boleh bayar gaji. Hampa patut malu. Awak semua patut malu kerana sebuah negeri di bawah Malaysia tak boleh bayar gaji. Bukan kami pohon simpati, kami rakyat Malaysia. Kalau kalau M56 di Kuala Lumpur, M56 juga di Perlis. Kena ingat, kalau B40 di Kuala Lumpur, jadi saya minta macam di Sungai Petani sama, seperti yang Perlis. Malah Sungai Petani lebih maju di Perlis. Yang Muhammad dapat speaker. Teman-teman bila speaker jadi speaker, lagi hebat. Tapi Yang Muhammad, demikianlah adanya. Jadi saya minta supaya senarai bersama ini ditimbangkan berdasarkan kepada kedudukan negeri. Yang keduanya berhubung dengan tahap. Tahapnya Perlis kita dapat di bawah muka surat 99. Dia tak ada kepala Yang Muhammad. Cuba buka buku bajet depan Yang Muhammad. Muka surat 499. Perlis dapat 34.7 juta. Ini tahap didasarkan, ini ucapan Perdana Menteri Yang Muhammad saya nak sebut. Yang Muhammad Perdana Menteri telah mengumumkan pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur, kesejahteraan hidup kepada kerajaan negeri tahun ini telah dinaikkan kepada RM400 juta. Dalam ucapan Yang Muhammad Perdana Menteri, beliau juga berharap pemberian tahap ini dapat membantu negeri korang bangun seperti Kedah dan Perlis. Bukan cakap kosong, ini ucapan Perdana Menteri yang kita semua kasih. Tetapi yang lain tak kasih kat kami, Perdana Menteri yang kasih. Tapi kasih pun duit parlimen tak bagi juga. Kami ahli-ahli parlimen berada dalam keadaan yang cukup susah sekarang. Runding lah, runding. Bila nak runding ni? Saya minta 34.7 juta ni kita bagi sebab dia sebut situ Kedah dan Perlis. Bagilah kepada kami daripada 400 juta tak banyak. Kami minta cuma 100 juta. Yang berhormat, kemudian yang berikutnya ialah berhubung dengan P10 pengurusan strategik badan berkawanan. Ini telah disebut. Ini berhubung dengan ke WSP. Jadi Yang berhormat baru-baru ini Perdana Menteri telah sebut bahawa kita akan buat pinjaman bank sebagai cagaran kolateralnya ialah duit dalam KWSP. Telah bercakap dengan hebat seluruh rakyat. Rakyat tak mahu macam tu. Sekarang ni tuan-tuan kita buat keputusan
Wahai rakyat Malaysia yang dikasihi, sokonglah kami. Kami akan perjuangkan supaya KWSP, hak tuan-tuan dan perempuan, diberi balik kepada hak tuan-tuan dan perempuan. Kenapa mesti dibuat pinjaman bank dan sebagainya? Saya bagi masa dah habis. Ya, saya tahu Last. di mana mulianya seorang speaker ialah bila melihat orang daripada negeri miskin ini diberi ruang bercakap lebih. Ini orang negeri yang kaya, Baik. cukuplah, dah kaya. Yang negeri miskin. Jadi kita minta tuan-tuan yang berhormat supaya kerajaan pertimbangkan bukan pinjaman bank, bagi hak mereka. Jadi saya telah bercakap sebab terlampau banyak orang hantar SMS dan sebagainya. Besok ada rombongan besaran akan datang dan mereka minta ARAU berada bersama. Tidak ada masalah. ARAU akan sama-sama berjuang untuk memastikan hak mereka dipertahankan. Dan akhir sekali yang berhormat ialah berhubung dengan wang besaran. Cuma nak tanya satu ya. Ni Timbalan Menteri yang sedang telah. Saya nak tanya Timbalan Menteri, duit yang telah dia ambil keluar dan dibelanjakan di bawah kes UNDP dulu 4 bilion. Sekarang saya tengok di mana pergantian duit itu dibuat. Dalam tabung KWAP. Maksud yang perjuangkan benda ni bukan saya. Speaker yang berjuang habis-habisan sebelah sini dulu. Kami pertahan tak salah. Macam kereta kebal. Tapi diserang. Akhirnya kami terkalah sikit. Dia orang pergi sana, kita datang sini. Tetapi saya nak tanya di mana tidak ada satu orang pejuang-pejuang yang hebat belah sana. Belah mana memang duduk diam dah. Yang hebat belah sana tak pernah sebut di mana 4 bilion duit KWAP. Pergi mana sekarang? Sekarang ni diganti di bawah syarikat Menteri Keuangan yang diperbadankan. Tetapi cara mengira ni macam mana? Yang 4 bilion tu di mana pergi? Ya, yang berhormat semua yang berjuang, bukan saya. Saya hanya bercakap bagi pihak yang berhormat. Ada banyak lagi yang berhormat yang bercakap ni. Berhubung dengan beberapa menteri, saya akan ulang balik. Contohnya macam Menteri Pengangkutan. Dia ada sebut kepada seorang menteri berhubung dengan beberapa kes yang melibatkan SPRM. Saya akan ulang balik di parlimen ni, jangan bimbang. Saya bukan nak mengata ke orang sebab saya nak tolong DAP yang telah timbulkan banyak benda kepada Barisan Nasional dulu, saya akan ulangkan bagi pihak mereka. Baik. Sudah pasti mereka akan gembira. Sebab apa? Mereka nak cakap tak berani sebab ada kawan. Tapi kawan ni adalah merupakan kawan palsu, tetapi di hati ada dendam. Baik, Arau. Akhir sekali yang berhormat. Betul-betul akhir. Ya? Betul-betul akhir. Yes, ini confirm. 20 second. Sebab dari dekat Mari yang berhormat, saya pun kesian Mari yang berhormat, iaitu berhubung dengan projek khas di bawah B10 yang kita bagi kepada negeri-negeri saya Merayu supaya Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak tu jangan lagi dimasuk di bawah perkataan kategori miskin. Inilah masanya kerajaan ini buktikan bahawa perkataan miskin itu tidak ada lagi. Miskin tegar diumumkan tidak akan ada lagi pada tahun ini. Miskin itu kena habiskan dulu, yang berhormat. Maka negeri miskin tidak akan timbul lagi dalam istilah kerajaan madani yang hebat ini. Tetapi yang ada ialah semua negeri sama. Baik, tapi kalau ada lagi miskin, maka mereka tak layak memerintah dan kami setiap siaga untuk pergi ke sana. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.